ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengurusi yang dikasihi sahibul fadilah Al-Syekh Dr. Zahrudin Abdul Rahman, para asatidzah mursyid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya mulakan pembentangan ini, saya nak ambil sedikit masa hadirin dan hadirat sekalian untuk menonton satu pembacaan puisi yang menarik yang dibaca oleh Rendra, yang merupakan seorang tokoh sastrawan penyair Indonesia yang terkenal, yang meninggal pada tahun 209. Seorang tokoh yang banyak memperkatakan tentang hak-hak rakyat Marahin. Seorang tokoh yang banyak memasukkan dalam puisi-puisinya perjuangan membela golongan bawahan. Dan puisi ini yang akan saya paparkan ini ialah puisi yang dibaca oleh beliau pada tahun 1977, iaitu lebih kurang 35 tahun yang lepas, ketika beliau membacanya untuk mahasiswa di Indonesia. Oleh kerana ramai di kalangan kita orang muda, tentang perjuangan mahasiswa, tentang perjuangan kelompok yang mempunyai ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang diperolehi itu hendak digunakan untuk membela kezaliman ataupun untuk membela golongan yang ditindas. Puisi yang memperkatakan tentang bagaimanakah mungkin manusia melakukan eksploitasi terhadap maksud baik, dan setiap orang akan mendakwa dia mempunyai maksud baik. Dan Rendra akan mempersoalkan maksud baik yang dimiliki oleh setiap orang itu berpihak kepada yang mana. Adakah pada pihak yang melakukan penindasan, ataupun maksud baik itu kepada pihak yang melakukan yang membela golongan yang ditindas. Kita ambil sejenak untuk merenung puisi Rendra. Saya harap ya penganjur dah masukkan. Silakan. Melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia 2 penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi. Kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami punya maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa?
kasih kepada Rendra yang dah tidak ada. Rendra membaca puisi ini 35 tahun yang lepas, dan kita tahu Rendra terkenal dan pernah dibom ketika dia dilontarkan bom pembedah mata ketika beliau sedang membaca puisi, ditangkap pada zaman Soeharto, dikurung dalam kurungan yang begitu sempit sehingga beliau tidak boleh berdiri hanya kerana beliau membaca puisi. Dan ini antara puisi yang bagus yang meninggalkan persoalan kepada kita, maksud baik saudara berpihak pada yang mana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kepada pihak penganjur dan juga saudara-saudara sekalian, saya memohon kemaafan di atas kertas kerja yang tidak kemas ini, kerana saya tahu banyak kesalahan ejaan ditulis dengan agak kelam kabut. Tapi anggap ini sebagai nota, dan supaya apa yang kita dapat bincangkan garis panduan umum untuk kita bincangkan bersama. Persoalan dakwah dan siasat. Sebelum kita membahaskan lebih dalam ataupun lebih menyentuh banyak perkara mengenai dakwah dan siasat, ataupun fokus kita dalam seminar ini ialah tentang siasat, kita terlebih dahulu cuba mendekati atau memahami apakah yang dimaksudkan dengan dakwah dan kemudian apakah yang dimaksudkan dengan siasat. Walaupun para sarjana memberikan berbagai takrif kepada perkataan dakwah Islamiah ataupun ad-da'watu ila Allah, seruan kepada Allah, namun apabila kita merujuk sendiri ataupun kita membaca Al-Quran, kita akan dapati bahawasanya beberapa kesimpulan boleh kita buat. Antaranya yang sempat kita coretkan ialah dakwah itu ialah menyeru manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku, menyeru kepada Allah ala basirah, menyeru kepada Allah dengan bukti, dengan penghujahan yang jelas. Nabi dan orang-orang yang mengikut Nabi melakukan kerja yang sama, seruan yang jelas dengan hujah yang jelas kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Dan demikian kita faham bahawasanya dakwah bermaksud bukan saja menyeru tadi dalam ayat Quran, ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah. Kadang-kadang Allah menggunakan perkataan menyeru ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhan. Perkataan jalan ditafsirkan oleh banyak para ulama. Antaranya, jalan menuju Allah ialah agama Allah. Maka apa-apa saja seruan kepada mana-mana juzuk daripada agama Allah, berarti seruan kepada Allah. Apa-apa saja seruan kepada mana-mana ajaran Allah yang menyampaikan manusia kepada Allah, berarti ia jalan Allah. Maka Allah menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka dengan itu perkataan menyeru ke jalan Tuhan, yakni menyeru kepada Islam, menyeru kepada apa saja yang menyampaikan manusia kepada keredaan Tuhan, berarti ia adalah dakwah kepada Allah, dakwah Islamiah yang disuruh untuk kita melakukannya. Demikian Quran menyebut bahawasanya seruan kepada al-khair. Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair. Hendaklah ada di kalangan kamu umat yang menyeru kepada al-khair. Perkataan al-khair begitu luas maksudnya. Apa saja yang menjadi kemaslahatan manusia, ia khair. Abul Baqa Al-Kafawi menafsirkan al-khair sebagai al-islah, yaitu yang membaiki keadaan manusia, kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Maka seruan kepada al-khair ialah seruan kepada dakwah
kepada dakwah adalah merupakan dakwah ke jalan Allah Azza wa Jal yang disuruh oleh Islam, yang disuruh oleh Quran dan Sunnah untuk kita melakukannya. Ini secara ringkas. Saya tak mau dalamkan hal ini kerana kita secara umumnya memahami maksud ini. Berikutnya, apakah maksud siasah? Yakni di sini ya, siasah syariah. Dan saya percaya banyak ketua kerja sebelum ini telah bahaskan tentang siasah syariah. Secara umum, siasah syariah, kalau kita balik kepada Al-Quran tentang manusia yang diberikan peluang oleh Allah, kekuasaan menguasai muka bumi, ayat yang selalu kita baca, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan, kami tempatkan mereka di atas muka bumi, makkannahum fil ardh aqamus shalah, mereka mendirikan salat, yakni melaksanakan ibadat badaniyah, salat dan apa saja ibadah. Salat mewakili apa saja ibadah yang dilakukan oleh jasad, dan mengeluarkan zakat, yakni ibadah maliyah, infak, tanggungjawab keuangan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Perkataan ma'ruf di dalam agama begitu luas untuk pemerintah. Bukan maksud ma'ruf itu salat saja, kerana salat telah disebut. Ma'ruf merangkumi semua benda. Menyuruh orang pergi makan, melaksanakan program kebajikan rakyat, melaksanakan apa-apa harta dia, besarkan, luaskan sungai, dia buat jalan, dia pastikan rakyatnya mempunyai jalan yang baik. Bak kata Umar bin Khattab, jika sesat seekor unta di Baghdad, aku bimbang Umar bin Khattab ditanya oleh Allah pada hari akhirat kelak. Maka konsep al-ma'ruf begitu luas, seluas apa yang dapat dilakukan oleh sebuah kerajaan, dan mencegah mungkar, apa saja yang merupakan kesalahan pada pandangan agama yang merosakkan kemaslahatan hidup manusia. Menentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, menentang penindasan, eksploitasi golongan yang kuat, menindas orang yang lemah. Dan ini dapat kita lihat pada ungkapan-ungkapan awal tokoh-tokoh politik Islam yang terkemuka, bermula daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana kita kena tahu, manusia yang paling payah sekali untuk menentukan hal tuju politik ialah Abu Bakar Siddiq. Kerana Nabi SAW, sepanjang beliau menguruskan kepimpinan Madinah, Nabi mempunyai gabungan dua kuasa kepadanya. Pertama, dia seorang rasul, dan kedua, dia seorang pemerintah. Ketaatan rakyat kepadanya, kemungkinan besar mereka taat kerana mengingatkan beliau sebagai seorang rasul. Makanatul risalah, kedudukan beliau sebagai seorang rasul. Apabila Abu Bakar mengambil kuasa, Abu Bakar tidak ada satu part yang penting ini, iaitu dia bukan seorang rasul. Kalau dahulu mungkin persoalan dan tindakan Nabi dan arahan Nabi tidak boleh dipertikaikan, dan tidak ada ruang untuk orang mempertikaikan apabila mengenang beliau ialah orang yang baginda adalah insan yang diwahyukan. Tetapi Abu Bakar tidak diwahyukan. Satu-satunya manusia yang tak paksa menstabilkan kerajaan, yang tidak mempunyai support, divine support, dalam erti kata tidak mempunyai kuasa wahyu, ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang datang kemudian hanya mengambil manfaat daripada kestabilan yang telah diwujudkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apabila naik pemerintah, kita tahu banyak ungkapannya, tapi antara perkara yang disebutkan ialah hak membela orang-orang yang lemah. Dan demikian juga para khulafah yang lain dalam sejarah yang membuktikan keadilan pemerintahan. Mereka menceritakan tentang bagaimana mereka mengatur bimbang terhadap hak-hak rakyat yang diabaikan. Mereka tidak bercakap tentang saya nak pastikan rakyat semua bersolat, kerana itu perkara yang basic. Mereka tak bercakap saya nak pastikan semua rakyat berpuasa, kerana itu boleh dilakukan oleh pendakwah biasa.
tetapi mereka memastikan kerja-kerja seperti mencegah tangan-tangan yang zalim, golongan yang menindas, yang tidak boleh dilakukan oleh pendakwah biasa, tetapi dilakukan oleh para pemerintah. Dan kita lihat hal ini Al-Quran mengulangi, sehingga Allah Subhanahu wa taala apabila menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Setelah Allah memberitahu bahwasanya Allah memerintahkan amanah diberikan kepada orang yang ahli, Allah tak menyatakan maka mereka itu apabila berkuasa mereka akan mementingkan soal ibadah rakyat ataupun puasa dan salat rakyat. Bukan itu tidak penting, tetapi mereka mesti fokuskan satu kerja yang orang lain tidak boleh buat, iaitu apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah berhukum dengan cara yang adil. Ini adalah kerja pemerintah, ahli-ahli politik. Saya tidak menafikan penting ahli politik bercakap tentang puasa dan salat, tetapi puasa dan salat boleh dicakap oleh semua kita yang bukan juga ahli politik. Ramai dari penceramah yang baik boleh bercakap mengenai ini, tetapi ahli politik menegakkan asas-asas kehidupan manusia yang tidak boleh dilakukan oleh golongan awam. Dan politik asasnya adalah masalah. Dan seperti mana yang disebut oleh Abdul Wahab Khalaf, bahawasanya siasat yang adil untuk setiap umat apabila mentarikkan tentang siasat dakhiliyah dan kharijiyah, iaitu mentadbir urusan dalaman dan luaran negara dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan setiap individu dan kumpulan di kalangan rakyat jelata dan menjamin terlaksananya masalah mereka, membuka peluang untuk kemajuan, menyusun hubungan mereka dengan pihak yang lain, memberi jaminan untuk politik sebegini dan prinsip-prinsipnya menjadi asas untuk sistem yang adil. Yang Islam memberi jaminan kepada politik yang seperti ini, yang menjadikan asas kepada sistem yang adil. Apa saja perjuangan ke arah politik yang adil, maka itu adalah perjuangan politik Islam. Dan ada kata-kata Ibn Qayyim yang semua saudara bakal sering dengar, dan saya petik sedikit daripadanya. Antaranya yang disebut, bahkan Allah telah menjelaskan bahawa tujuan apa yang dia syariatkan mengenai jalan-jalan hukum, tujuannya untuk menegakkan keadilan dalam kalangan hamba-hambanya, membolehkan manusia menegakkan keadilan. Apa-apa sahaja yang dapat menghasilkan keadilan dan kesesamaan, maka itu dari agama ini. Yang apa sahaja yang dapat menegakkan keadilan dan kesesamaan itu, maka ia daripada agama ini. Sehingga dia menyatakan kesimpulannya, siasat syariah tidak semestinya ada nas daripada agama. Hatta jika ada perkara yang dinaskan, tiba-tiba zahir padanya kemaslahatan pada perkara yang tidak dinaskan, maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, disitulah siasat syariah, disitulah politik Islam. Sekalipun tidak ada nas, yang penting politik Islam tidak boleh menyanggahi nas. Bukan politik itu mesti sesuatu yang dinaskan. Apa saja yang tidak menyanggahi nas secara ruh, yakni secara prinsip nas, bukan nas secara literal. Apa saja yang tidak menyanggahi usul kuliah, yang tidak menjaga usul umum agama, maka itu adalah politik Islam. Sekalipun ia tidak pernah dilakukan oleh zaman-zaman yang terdahulu daripada kita. Daripada hal ini, maka kita dapat faham beberapa perkara. Antara dakwah dan siasat sepatutnya dilakukan sebagai menunaikan perintah Allah, maka keduanya bertitik tolak dari keikhlasan kepada Allah. Ini saya nak membicarakan tentang boleh tengok di situ, tentang apakah hubungan antara dakwah dan siasat. Dan pada ini saya akan bicarakan apakah perbezaan antara dakwah dan siasat, sekadar untuk satu perbincangan di atas pentas ini. Di sana setelah kita bahas secara umum inti kandungan tujuan dakwah dan tujuan siasat, maka kita dapat simpulkan bahawasanya dakwah dan siasat dilakukan oleh Muslim kerana ia salah satu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Dakwah ke jalan Islam bermaksud mengajak manusia kepada ajaran Islam yang begitu luas. Siasah syariah itu pula sebahagian daripada ajaran Islam. Maka kalau orang seru kepada siasah yang syariah, berarti dia juga menyeru kepada sebahagian daripada ajaran Islam, kepada al-khair, kepada sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Kadang-kadang orang okey bila orang cakap tentang ekonomi Islam, orang cakap tentang akhlak Islam, tapi kita kena akui juga di sana ada siasah Islam yang mana apabila orang menyeru kepadanya, siasah adilah, berarti dia menyeru kepada ajaran Islam. Dalam gerak kerja dakwah, seseorang mungkin menyeru atau memfokuskan seruan dakwahnya kepada mana-mana ajaran Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan siasat. Dengan itu mengaitkan dakwah dan siasat bukan sesuatu yang ganjil, bahkan ia sebahagian daripada aktiviti dakwah. Kalau orang kata itu bukan dakwah, itu politik, sebenarnya tak, ia sebahagian daripadanya. Kalau kena pada caranya. Kerja dakwah itu menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Itulah juga tanggungjawab seorang Muslim yang mendapat kuasa siasat. Berikutnya, menegakkan kemaslahatan rakyat adalah tugasan penguasa, sementara mengajak manusia kepada kemaslahatan awam adalah tugasan pendakwah. Konsep al-khair yang diminta oleh Quran untuk pendakwah seru kepadanya. Al-khair dituntut kepada pemerintah untuk menegakkan. Para pendakwah seru kepada al-khair. Pemerintah menegakkan al-khair. Pemerintah yang saleh sebenarnya melakukan tugasan dakwah, sementara pendakwah yang saleh membantu kepada menegakkan siasat syariah. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa, boleh berlaku antara kedua belah pihak. Okey, saya rasa saya just nak habiskan part itu. Barulah kita nak bincangkan bahagian yang berikutnya. Di manakah perbezaan yang mungkin kita patut tahu antara siasat dan antara dakwah dan siasat? Pertama, saudara-saudara sekalian, dakwah jelas. Kita tak boleh ajak orang kepada sesuatu yang tak jelas. Sebab itu dakwah bil hikmah, hikmah dengan perkataan, dengan maksud, perkataan yang sesuai pada waktu yang sesuai, orang yang sesuai. Pergi ke kampung, makcik kampung, tak payahlah kita bercakap dengan hujah-hujah yang rujukan-rujukan yang besar yang barangkali makcik pun tak kenal. Dan kita cakap bahasa yang simple. Nabi bercakap pada orang Badawi dan seumpamanya. Ini perkara yang penting orang semua dapat faham. Dakwah mesti semua orang kongsi. Dulu saya ingat saya dah selalu sebut dalam kuliah, orang kadang-kadang ahli hadis dia selalu pentingkan tentang hadis, tentang akhrajahul Bukhari, akhrajahul Muslim. Bukhari kadang penting, tapi kadang-kadang orang kampung dia tak tahu kalau dalam orang Arab akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Akhraj itu mengeluarkannya, Al-Bukhari mengeluarkannya. La tattabi'anna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibran wa shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu jahrat ad-dhabb la dakhaltumuh. Akhrajahu Al-Bukhari. Kata kamu akan mengikuti jalan orang-orang yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata, sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun la dakhaltumuh, kamu akan masuk. Akhrajahu Al-Bukhari, dikeluarkannya oleh Bukhari. Makcik kampung dia kata, Arab dia kata, "Limada ya Bukhari hadha ad-dhabb qad dakhal, limada anta akhrajtahu?" Wahai Bukhari, apalah ni? Bewak tu dah masuk lubang yang awak keluar dari bawah. Dia ingat Bukhari mengeluarkan bewak tu. Bukhari bukan mengeluarkan bewak tu, Bukhari mengeluarkan hadis tu. So, maka para ulama bercakap tentang hikmah yang maksud tentang kejelasan, risalah, orang boleh faham, bercakap bahasa dalam seminar, bahasa dalam luar seminar. Tetapi dalam siasat tak menuntut untuk semua orang faham. Terutama perkara-perkara yang membabitkan soal strategi. Tindakan seorang pemimpin siasat, seorang ahli politik tidak perlu untuk dipahami oleh semua orang. Kita dapati
Nabi SAW tidak memberitahu kadang-kadang ke mana dia nak pergi dalam peperangan. Sebab itu dalam hadis Hatib bin Abi Balta'ah, dia hanya boleh bagi tahu orang Mekah, aku tengok Muhammad bersiap begini-begini, aku sangka dia berhasrat untuk menyerang Mekah. Dia tak boleh pasti, kerana tak tahu. Ahli politik bertindak berdasarkan kepentingan strategi, masalah yang mungkin tak boleh diberitahu kepada orang bawah. Sebab itu di dalam perjanjian Hudaybiyah, Umar bin Khattab membantah Nabi SAW. Saya sebut teks yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, di mana dia tanya Nabi, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa huma ala batil? Qala bala. Wahai Rasulullah, Umar tak setuju dengan inti kandungan perjanjian Hudaybiyah yang dilihat tidak berpihak kepada kaum muslimin. Umar kata, wahai Rasulullah, tidakkah kita ini di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Nabi kata, bala, bahkan. Qala alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Tidakkah orang yang mati di kalangan kita masuk syurga, orang yang mati di kalangan mereka masuk neraka? Kira apa kita perkara mati masuk syurga? Kenapa Rasulullah nak buat perdamaian yang tidak berpihak kepada, yang dilihat oleh Umar, tidak berpihak kepada kaum muslimin? Nabi kata, bala, bahkan. Umar kata, Fathima nu'ti daniyata fi dinina wa narji' walamma yahkumullah bainana wa bainahum. Habis tu, wahai Rasulullah, kenapa kita nak mengurangkan agama kita? Kenapa kita nak mengurangkan Islam kita? Kemudian kita nak balik ke Madinah setelah kita datang dalam keadaan kita